Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kepada semua pendengar dan penonton audiosiar Berilmu Berbakti. Untuk episod kali ini kita akan memulakan audiosiar Berilmu Berbakti bersama dengan speaker baru kita, seorang pensyarah daripada Fakulti Sains Komputer Teknologi Maklumat, Prof. Madya Dr. Nur Fazlina Muhammad Sharif. Hari ini kita akan membicarakan tentang kecerdasan buatan. Perancangannya kita akan ada beberapa siri lagi untuk sesi ataupun siri penerangan untuk meningkatkan literasi berkaitan dengan AI. Sedikit senario yang boleh saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pendengar dan penonton audiosiar ini. Saya ingat pada sekitar Januari tahun ini 2024, Perdana Menteri PMX telah ada satu majlis berkaitan dengan AI yang telah pun disempurnakan di UPM. Kemudian kita di sini rasanya bermula Februari dah ada satu bengkel berkaitan dengan AI untuk menyambut inisiatif dan usaha. Dan siri audiosia ataupun podcast yang kita buat pagi ini adalah sebahagian daripada usaha untuk kita meneruskan literasi berkaitan dengan AI. Jadi kita merancang beberapa siri untuk podcast ini. Ini mungkin yang pertama, pastinya bukan yang terakhir. Jadi yang pertama ini bersama dengan Prof. Madya Dr. Nur Fazlina Muhammad Sharif, kita akan membicarakan tentang kecerdasan buatan. Tajuknya tentang kecerdasan buatan. Tajuknya tentang kecerdasan buatan. Apa dengan kecerdasan buatan? Terima kasih Doktor. Saya faham Doktor dalam kesibukan. Untuk mendapatkan Doktor ni bukan mudah kan. Doktor sekarang tengah sabbatical. Sebenarnya saya tengah sabbatical. Itu yang kita lagi menghargai tu kan. Sebab jemput tu dan datang berkaitan dengan AI dan komitmen tu dalam beberapa siri lagi lah kan. InsyaAllah Doktor. Sama-sama. Baik, senario berkaitan dengan AI ni, mungkin saya boleh bagi sedikit keadaannya. Kami hari ni banyak ni nak ada nampak macam promosi buku-buku lah kan. Okey, saya pertama kali encounter ataupun terjermah dengan secara berstrukturnya dengan AI ni bila saya jumpa dengan buku ni lah betul. AI Superpower ni yang ditulis oleh Kai Fu Lee. Saya ingat buku ni dalam simpanan saya lebih kurang dalam 6 bulan ataupun setahun. Saya saya ada orang bagi pada saya. Saya tak baca pun dah lepas pada setahun tu, kalau ikut ni 2019, habis setahun macam tu masa PKP. Baru saya sempat menghabiskan buku ini. Dan dalam buku ini dia menarik lah. Barulah saya faham sikit apa yang dimaksudkan oleh tentang AI tu secara lebih berstruktur lah. Kefahaman umum mungkin kita rasa AI ni kita faham adalah satu bentuk asisten ataupun bantuan secara menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam kehidupan seharian kita. Itu yang kita faham secara generalnya. Tapi dalam buku ni yang ditulis oleh Kai Fu Lee, kalau tuan-tuan Google, dia adalah tak silap saya pengasas Google China. Dia dah bersara. Dia tulis tentang buku ni. Dia menerangkan tentang AI daripada, kalau ikut saya tengok, tak silap saya lah tuan-tuan boleh baca balik buku ni. Dia terlibat dengan AI ni pada tahun 1960 lebih masa dia belajar di Carnegie Mellon berkaitan dengan AI ni lah. So, sejarah AI tu panjang. Kata dia terpaksa berada di dalam dua kelompok mazhab yang rule based dan juga mazhab neural network kan. So saya faham lah, saya cuba untuk faham lah apa yang dimaksudkan dengan neural network dan juga rule based tu. Kalau tuan-tuan ingat pada tahun 1997, kita pernah digemparkan tentang macam mana Garry Kasparov ditewaskan oleh mesin yang dipanggil sebagai Deep Blue dalam satu pertandingan catur pada ketika itulah. Masa-masa tu mula-mula saya rasa yang kita telah pun perasan ataupun telah pun sedar akan kejutan AI ni. Macam mana AI, Deep Blue mesin yang telah pun menewaskan Garry Kasparov pada tahun 1997. Kemudian AI tu dia malap sekejap kan, dia macam tak timbul sangat lah. Saya ingat lebih kurang pada tahun 2012 macam tu lah. So dalam buku ni Kai Fu Lee menerangkan senario yang berlaku pada ketika itulah. Kata dia yang masa yang Garry Kasparov tewas kepada Deep Blue tu, dia menggunakan pada ketika itu AI berada dalam mazhab rule based. XY macam tu kan. So dia tidak berkembang.
berbanding dengan selepas pada tahun 2014-2015 macam tu, saya rasa ada satu dia orang dapat penetrate ataupun kaedah baru yang dipanggil sebagai neural network pada ketika itu bila internet pun dah berkembang. Katanya lah, ini saya nak confirmkan betul-betul dengan doktor lah kan. Katanya selepas itu bila network tu telah pun berkembang, maklumat banyak, dan hari ini AI jadi bertambah laju dan pesat, dan nampaknya kita banyak bergantung kepada AI. Itu sedikit saja senario ataupun sejarah yang saya boleh tangankan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak baca dengan lebih lanjut, boleh bacalah AI Superpower, China, Silicon Valley and the New World Order yang ditulis oleh Kai Fu Lee. Selebihnya tentang sejarah dan signifikan dalam AI dalam kehidupan bagi pemula ini, saya serahkanlah kepada Dr. Fad. Kita boleh panggil Dr. Fad Boleh. Doktor. Doktor ni memang orang yang berada dalam bidang ni. Saya rasa pertama kali jumpa doktor waktu bengkel baru ni lah, yang bulan Februari tu kan doktor. Doktor, mungkin ini daripada yang senario yang saya bagilah berdasarkan kepada buku ni. Mungkin doktor ada yang lebih dalam tentang sejarah signifikan AI dalam kehidupan. Sila. Okay, terima kasihlah Encik Khairul. Saya cubalah insyaAllah ya untuk kita bincangkan, kita kongsikan, kita selak-selak sejarah apakah itu AI. So AI ni kalau dalam bahasa Melayu ni kecerdasan buatan. Mari kita fikirkan apakah itu kecerdasan yang dibuat-buat. Jadi cerdasnya tu cerdas di mana? Buat makluman semua penonton Encik Khairul dan yang berada di sini, mengikut teori kan, intelligence ni, kecerdasan ni ada 5 kriteria kecerdasan. Okay. Sebab saya rasa kita perlu memikirkan dan faham apakah itu kecerdasan supaya kita tidak dikelirukan bila kita tengok satu aplikasi ataupun satu device, adakah device ini ada AI ataupun tak ada AI. Sebab ini adalah salah satu lagi perspektif yang selalu orang, sebab to me a bit technical lah untuk memikirkan ini adalah menggunakan kaedah rule based ataupun menggunakan kaedah neural network, itu dah tahap tinggi. Okay. Jadi kita fahami dulu apakah itu kecerdasan. Kecerdasan ni dia terdiri daripada 5 kriteria. Ciri-ciri ni menentukan dan membezakan sesuatu yang cerdas dengan tidak cerdas. Pertamanya adalah kebolehan untuk sensorial, perception, aware, boleh tahu sekeliling ada berlaku apa berdasarkan dengan deria-deria yang ada. Sebab itu contohnya macam IoT, orang kata IoT tu adalah AI, tetapi IoT biasanya ada satu sahaja kriteria. Jadi kriteria intelligence dia rendah. Saya kongsikan kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua adalah problem solving. So kalau kita tengok IoT again, IoT ni sebab sekarang ni dah ramai orang pakai jam pintar, kat rumah dah ada video kamera, ada surveillance, boleh detect orang masuk ni orang rumah dia ke, orang tak ada kenal dalam rumah dia ke kan. Suhu okey ke tak okey, nak adjust dekat dalam apa tu, aircon, ada pendiri-pendiri pintar ini. Dia membolehkan problem solving. Maksudnya ada sesuatu function yang telah ditentukan untuk sesuatu peranti ataupun sesuatu software untuk lakukan, dia berjaya lakukan. Kriteria yang ketiga, kebolehan untuk mempelajari sesuatu. Kebolehan untuk mempelajari sesuatu ni, learning ability ni yang biasanya kita menggunakan teknik algoritma yang membolehkan pembelajaran lah. Contoh algoritma pembelajaran yang macam Cik Khairul sebutkan tadi, neural network, deep neural network. Rules based pun ada, boleh kita codekan supaya dia boleh mempelajari sesuatu. Mempelajari sesuatu ni macam kod payah manusia. Kita hari ni kita pergi, kita sekarang musim Ramadan kan, kita pergi bazar Ramadan. Kita nak beli roti john, kita pergi kedai pertama. Kedai pertama kita pergi hari ni, balik-balik kita rasa pedas pula, masam sikit pula, tak pukul berapa dia buat kan. So esoknya kita takkan nak pergi kedai tu lagi, kita nak pergi kedai lain. Dia pengalaman betul lah. Saya rasa orang lepas ada pengalaman ni, pengalaman lepas, pengalaman lampau. So untuk yang learning ni, dia adalah kebolehan untuk kita jadi better daripada apa yang kita tahu sebelumnya. Kalau kita tengok tiga-tiga ciri ni memang ciri yang selalunya manusia ada kelebihan dan kebolehan untuk melakukannya. Kebolehan yang lebih tinggi adalah kebolehan untuk inference. Lepas kita dah tahu learning, kita dah belajar fakta 1, fakta 2, fakta 3. Daripada fakta 1, fakta 2, fakta 3 kita kena pasti. Rupanya kalau kita beli roti john ni banyak-banyak kali kat rumah dah tak habis pula. Jadi mungkin dah pass the fat, orang dah macam dah tak nak makan dah dalam rumah tu, janganlah beli lagi. Ini contoh penakkulan
ataupun kita come out dengan sesuatu kesimpulan daripada fakta-fakta yang kita ketahui. Kebolehan intelligence yang kelima adalah kebolehan untuk berkomunikasi. Okay. Berkomunikasi sama ada dalam bentuk language ataupun berkomunikasi dalam bentuk menghantar, exchangekan voice, exchangekan sound. Jadi perlu sesuatu itu mempunyai ada 5 ciri intelligence ini untuk mengatakan dia adalah betul-betul AI. Okay. Walaupun kalau dia ada salah satu je, orang boleh claim. Biasa commercial products dia akan kata dia ada AI. Tapi AI tu banyak commercial products yang tidak ada ability untuk learn. Ability untuk learn ni ability untuk dia get better. Okay. So ability untuk learn ni pula, kalau dalam commercial products, kadang-kadang ada function yang kita boleh save apa kita punya preference. Contohnya kalau Encik Khairul masuk dalam satu bilik ni, you suka sejuk, jadi bilik tu jadi sejuk. Kalau saya masuk, bilik tu terjadi sejuk. Tetapi ini bukannya learn. Okay. Ini sebenarnya dia simpan dan dia reaktif. So bila kita bercakap mengenai reaktif, narrow, general intelligence, kita bergerak kepada konsep yang kedua. Tadi saya menerangkan tentang ciri-ciri kecerdasan. Okay. Kita bergerak kepada konsep yang kedua, iaitu jenis-jenis kecerdasan. Yang ciri tadi tu dia mesti berturut ke macam mana tu? Yang 5-5 tu? Dia kita macam dia tick box. Okay. So dia kalau kita katakan sesuatu ni pintar, dia pintar atas ciri apa dia pintar. Okay. Sebab ada aplikasi yang dia hanya boleh problem solving saja. Problem solving ni biasanya akan ada kena input kan. Mesti ada 5-5 baru dia kira sebagai AI. Ada yang tick satu je tapi level dia rendah lah. Okay. Kalau yang 5 tu, tick 5-5 tu baru dia katakan AI yang sempurna lah. Ya. Okay. Sebagai contoh kan, sekarang ni famous lah orang pakai generative AI, ChatGPT, Perplexity, ada macam-macam lah jenis yang lain, Gemini, Bard and so on. Those applications sebenarnya tak ada ability untuk learn lagi from us. Sebab dia boleh respond to us. Respon berdasarkan apa input prompt yang kita masukkan, dia boleh respon, tetapi dia tidak ingat kita hari tu dah pernah cakap pasal apa. Dan sebab itu kadang-kadang jawapan dia bagi jawapan yang berulang. Dan jawapan dia tu menyebabkan kita kena prompt dia lagi. Jadi jenis-jenis aplikasi ataupun jenis-jenis AI ini perlu dikenal pastilah. So kalau saya boleh kongsikan, terdapat 5 pula. Tadi saya ceritakan tentang 5 ciri-ciri kecerdasan, iaitu perception, ability untuk menderia. Kedua, kebolehan untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, kebolehan untuk mempelajari, untuk get better. Keempat, kebolehan untuk berkomunikasi. Kelima, kebolehan untuk inference, untuk membuatkan penaklukan. Ada 5 pula, ada some literature, rujukan-rujukan yang mengatakan ada 7, tapi saya gunakan 5 sahaja hari ini. 5 jenis kecerdasan, iaitu pertama, kecerdasan yang narrow. Maksudnya dia hanya untuk satu fungsian sahaja. Kebanyakannya dalam hari ini adalah berjenis narrow. Contohnya, kalau kita pergi hospital, kalau kita dapat diagnostik dan prognostik keadaan, status kesihatan kita, ada AI dekat belakang tu, dan dia hanya untuk satu purpose saja. Jadi purpose dia, ataupun kalau tak kata satu purpose, dia purpose yang telah ditentukan. Jadi dia narrow. Kalau general AI ni ramai orang kata generative AI is general AI. Tapi to me, generative AI tidak semestinya general AI. General AI ni dia kebolehan dia lebih mencapah. Dia boleh buat beberapa perkara sekaligus. Kalau saya boleh bagi contoh, kalau kita kata ni kan kamera ni. So kamera ni sekarang dia tak ada kecerdasan lah. Mungkin kalau dia ada pun, dia detect kita keluar ke tak keluar daripada kotak. Okay. So kalau general AI, dia boleh cakap kat kita, you keluar daripada kotak, you kena ni. Dia macam lebih seolah-olah macam ada manusia kat situ, boleh memberi arahan kepada kita untuk buat sesuatu yang fokus kepada sesuatu yang patut kita kena buat. So dia ada beberapa kebolehan, dan kebolehan itu kadang-kadang boleh lebih berkembang. Sifat yang ketiga, ni yang selalu orang risaukan. Dia kata, ni saya bawakan buku, The Road to Conscious Machines. Dalam bidang AI, banyak yang orang takutkan adalah kebolehan untuk sesuatu AI itu untuk dia bertindak seperti manusia, menggantikan manusia, dan dia conscious dan dia tahu apa yang baik dan buruk. Kan manusia kita ni, kita sebagai sifat alami kita tabi'i, kita tahu kita buat sesuatu tu baik
ataupun tak baik. Nak buat satu ni, sebenarnya aku akan mengancam orang lain ni. Tetapi kepada komputer yang berjenis AI, tidak semestinya mereka ada ability untuk be super intelligent. Jadi untuk kebolehan untuk super intelligent ni selalunya dia menggabungkan kebolehan untuk perceive situation, dia menentukan tindakan dia tu betul atau salah, dan apabila dia buat salah dia tahu nak buat baik. Tetapi bayangkan sekiranya wujud betul-betul makhluk self-conscious AI ni, tu yang orang kata akan jadi a race, a competition to the human race. Tapi buat masa sekarang ni, boleh saya kongsikan bahawa berdasarkan yang saya tahu memang belum ada yang super intelligent, yang betul-betul fully conscious memang tak ada. Yang banyak adalah reactive. So reactive ni berjenis pula bila sesuatu berlaku dia tahu apa ni nak bertindak. Sekarang ni AI selalunya kita buat sebab dia bersifat narrow tadi, dia dah ada satu fokus. Jadi dia tahu untuk autonomous. Dia tahu nak buat apa dalam sesuatu situasi. So itu adalah autonomous and reactive. Limited memory pula bermaksud sesuatu aplikasi yang dia ingat sesuatu perkara. Tetapi limited memory tu tidak semestinya memory dia tu ditambah baik. Dia boleh learn. Limited memory ni selalunya dia simpankan. Samalah macam kita ada aplikasi, selalunya kita ada apa drive card tu, memory card tu kan. Memory card. Jadi dia simpan, dia ada capability dia terhad. Jadi memang perkara-perkara ini tidak bolehlah menggantikan kelebihan manusia yang kita self-aware. Kita tahu diri kita ni nak sakit, so kita kena slow down. Kita tahu orang sekeliling, kita tak boleh mengancam mereka. So perkara-perkara ini dari segi responsible AI, sekarang ni dah diluluskan ya, di Europe ada AI regulation kan. So responsible AI yang di Malaysia kita ada 7 prinsipal. Nanti saya terangkan. Asalnya tadi kita nak terangkan tentang kriteria, jenis-jenis dan balik kepada sejarahnya. Sejarah ni kalau kita sebut kalau kita search the godfathers of AI, ada beberapa lah orang. John McCarthy, for example, Geoffrey Hinton, Tim Berners-Lee. Mereka ni adalah mereka yang telah membantu dalam perkembangan AI. Dan saintis-saintis ini berkembangnya penyelidikan mereka dan kejayaan mereka adalah disebabkan 2 perkara. Perkara pertama, oleh kerana semakin lama semakin banyak data telah tersedia. Dengan adanya internet, dengan adanya big data computing dan adanya dah 4G, 5G, kita dah boleh upload banyak konten. Orang biasa pun dah boleh buat konten daripada internet 1.0, 2.0, 3.0. Jadi konten-konten tu dah lagi banyak. Oleh sebab itulah berkembangnya juga deep neural network yang Encik Khairul sebutkan tadi, sehingga kan sekarang ni orang pakai filter like tak ada masalah pun. Kita buka je Snapchat, kita buka je Instagram, kita buka je TikTok. Aplikasi yang kita install plugin untuk macam-macam dah lah filter sekarang kan. Dia dah jadi aplikasi-aplikasi kebanyakan. Tak semua orang boleh guna. Demokratiskan dan demokrasikan, dah jadi inklusif untuk semua. Kerana computational dengan deep neural network untuk image ni dah memang banyak. Dan the more kita pakai, kita upload, sebenarnya kita memang menyumbang lah kepada data kalau kita letak di public storage. Jadi makin lama memang orang macam boleh lagi, komputer tu akan boleh lebih train supaya dia lebih tahu konteks. Pada masa sama, kita simpan dulu kot. Pada masa sama, kalau kita boleh bercakap tentang responsible AI kan, apa yang selamat, apa yang tak selamat, ataupun mungkin dalam episod kali ni kita akan kongsikan pada episod kali lain, insyaAllah. Pentinglah untuk semua orang tahu kan tentang perkara ini. Saya tadi berkaitan dengan soalan yang kita, ialah sekarang ni perkembangan internet tu laju kan. Kalau ikut pemahaman saya yang tentang rule based tadi tu, suatu masa dulu dia hanya mengesan contohnya kucing tu, bila kita masukkan coding ada 2 segitiga di atas bulatan. So dia anggap benda tu sebagai kucing. Kita terangkan dulu apakah itu rule based tu kan. Supaya orang kita jelas, supaya semua orang jelas kan. School of thought tu kan. Rule based kan dulu.
yang Cik Khairul sebutkan tadi ada 2 school of thought. Sebelum mazhab katakan tadi. So mazhab pertama rules based ni. Rules based ni kalau bahasa Melayu dia adalah peraturan. Okey. Kalau kita belajar tu rules based, kalau kita translate tu peraturan. Maksudnya sesuatu aplikasi yang bertindak berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disimpan. Peraturan ni beratlah kataan peraturan ni, tapi sebenarnya dia dalam bentuk jika nampak sesuatu maka ia adalah sesuatu. Macam yang Cik Khairul sebutkan tadi, kalau nampak bulat lepas tu ada 3 segi di atasnya, jadi dia adalah kucing. Jika kita nampak dia panjang lepas tu ada 4 kaki, cuba tekan. Mungkin dia adalah binatang-binatang lain lah, kan? tapi sebenarnya yang saya nak highlightkan adalah ada banyak fakta yang kita simpan dalam bentuk jika A berlaku maka B. Itu yang peraturan-peraturan tu. Tu kata peraturan tu jika lah. Yang kedua tu deep neural network tadi kan, ataupun neural network. Neural network ni dia berkonsepkan perseptron. Perseptron ni sebenarnya dia datang daripada bidang psikologi. Dan sains komputer pun banyak berkait rapat dengan bidang psikologi, sebab sains komputer dan specifically AI adalah the modelling of human intelligence. Sebab itu dia menjadi kecerdasan buatan. The modelling, the mimicking of the human intelligence into ability to be able to solve a problem like how human does it. So untuk yang neural network ni macam mana dia berfungsi adalah dia kan kita bagi dia data. Tadi kita bagi dia fakta dan peraturan. Ini kita bagi dia data. Data, contoh data kan. Kalau kita kata contoh kucing tadi. Jadi bayangkan kita ada beberapa atribut ataupun feature ataupun pencirian tentang binatang-binatang. Gambar lah tu. Can be gambar, can be also pencirian. Sebab kepada komputer bila kita masukkan gambar tu sebenarnya dia akan proses, dia akan tukarkan kepada bentuk yang dia faham. Terjemahan dia terjemahan dia lain. Terjemahan dia mungkin contoh dia ambil value RGB tu. Dia ambil ini kekuatan warna dia warna apa, kekuatan dia kuat ke tak kuat. Dia juga ambil kalau untuk image lah kan, dia ambil contohnya size, bentuk. Jadi benda ni semua komputer boleh tukarkan. Pada sekarang ni pula, kalau sekarang ni maksudnya kita bila menyebut neural network, dia adik-beradik dengan machine learning. Machine learning ni pembelajaran mesin lah bahasa Melayu. Kalau pembelajaran mesin ni pula, sekarang ni orang kata pembelajaran mesin ni adalah pendekatan lebih tradisional berbanding dengan neural network. Sebab untuk pendekatan menggunakan machine learning, pembelajaran mesin, kita kena bagi dia maklumat. Kalau dia adalah berjenis pembelajaran diselia, supervised learning. Kalau neural network, kebanyakannya adalah pembelajaran yang tidak diselia. Bermaksud kita bagi juga dia data, tapi dia boleh kirakan sendiri dan dia boleh infer sendiri. Sebab itu kata powerful tu. Macam manusia kan. Bila kita pergi belajar kan, kita darjah 1 ke darjah 2 ke. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. Dekat dalam kepala otak kita ni, kita boleh bayangkan daripada 3 nak jadi 6 tu. Cikgu pun ajarlah kita kan. 1 darab 3 kenapa 3? 2 darab 3 kenapa 6? Sebab 2 darab 3 tu 2 kali 3 tu ditambah. Cikgu bagi tahu kat kita. Cikgu bagi tahu peraturannya adalah kenapa 2 tu darab 3 sama dengan 6 adalah 3 tu ditambah 2 kali. Ataupun 2 tu ditambah 3 kali. So ini adalah rule base. Kalau dia neural network, dia bagi 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6, bagi je kat neural network. Neural network tahu, ekstrakkan bahawa depan dia 1 dan 2. Lepas 1, 2. Darab sama. 3 sama. Depan dia, kenapa ni 3? Kenapa dia 6? Jadi dia boleh keluarkan formula. Dia cipta algoritma dia sendiri? Ya. Dia keluarkan weights. Sama macam, katakanlah macam kita kan. 1 darab 3, 2 darab 3 punya contoh tu, saya bagikan contoh tadi, cikgu mengajar kan. Katakanlah kita pergi ke satu negara lain. Bayangkan kita pergi ke satu negara lain. Kita sampai ke airport dia. Kita tercangak-cangak lah ni. Macam saya ni memang selalu dah tercangak-cangak cari kan. Tengoklah ada signboard kat atas tu. Selalunya kita teka. Ini signboard kata toilet ke? Ini keluar. Ke ini welcome. Jadi selalunya kita akan associate yang penulisan tu dengan gambar. Ada ikon tak sebelah tu? Pengalaman kita dulu lah. Pengalaman kita lah kan. Jadi kita
ada kebolehan dalam otak kita ni, automatically kita cari apa pengetahuan paling hampir berdasarkan yang kita dah tahu dulu-dulu. So kita convert. Kita convert dan kita automatically kira similarity dan kita bagi weights. Ada formula ni banyak dalam kepala otak kita ni. Jadi kalau komputer pun sebenarnya dia menggunakan teknik yang sama. Dia try to relate 1 darat 3, 2 darat 3. 1 dengan 2 tu lain, simbol dia lain ni. Darab nampak sama, 3 sama, yang satu lagi tadi 3, yang satu lagi 6. Jadi apakah relationship antara 1 menjadi 3, 2 menjadi 6? Jadi dia keluarkan formula dia sendiri. Kaedah nak mengeluarkan formula dia sendiri, kalau kita buat codingkan dia ada macam-macam cara lah. Biasanya kita plotkan dalam bentuk macam kita buat plot dalam bentuk graph. Dan ada pelbagai teknik lah, nama algoritma lah. Kalau saya boleh bagi contoh, activation, biasanya kita pakai activation function dan kita boleh letak sin, cosine. So sin dan cosine ni biasanya adalah formula equation dalam matematik lah yang kita gunakan. Maksudnya kalau katakan kita punya capacity ataupun enjin kita tu laju, dia lebih pantas. Dia lebih pantas sebab dia nak try macam-macam benda. Dia boleh try banyak. So maksudnya yelah, kita tengok sekarang perkembangan teknologi kan, komputer makin lama makin besar kapasiti kemampuannya. Jadi maknanya yang dia akan datang ni, kemungkinan dia buat proses atau keputusan lebih cepat tu akan berlaku. Lebih cepat dan lebih tepat. Okey. Dan ada satu lagi mungkin metrik kita boleh gunakan, lebih cepat dan tepat untuk orang tu. Sekarang tepat untuk semua orang sama. Dia general kan lah. Tapi yang kita nak adalah something yang boleh personalize kepada kita. Macam mana dia boleh personalize kepada kita kalau dia boleh learn who we are, what we need. Sebab sebenarnya AI tu adalah assistant. Kalau zaman saya belajar dulu, kita panggil sebenarnya komputer is a slave. It is actually a tool, a slave to accommodate our needs. Jadi oleh sebab dia adalah slave, tidak sepatutnya lah dia menggantikan kita. So kita yang kena tahu takat mana limit yang kita boleh kontrol lah AI tu. Jadi walaupun dia laju dan walaupun kita rasa dia lebih tepat, kita yang patutnya ada kuasa untuk kita kontrol. Sebab biasanya orang akan cakap, kalau je aku akan jadi laju, akan jadi macam lagi hebat. Dia can create worry. Saya risau tu kan. Jadi saya selalunya saya cuba advocate that AI should be used with responsibility. AI creator should implement responsible AI. Ada macam-macam kaedah untuk implement ni. Can be governance, can be also education kepada setiap orang. Jadi kita kena ulang-ulang lah. Responsible AI. AI ni apa yang patut dia boleh buat, apa yang dia tak patut boleh buat. Kita nak buat sesuatu, kita kena ada impact assessment, risk assessment. Itulah untuk keselamatan responsible AI tu kita boleh satu siri lah nanti. Tuan saya yang macam mungkin sikit doktor berkaitan dengan keselamatan. Sekarang ni dah banyak kenderaan, bukan banyak, dia dah mula kenderaan untuk yang bergerak sendiri. Tesla semua tu kan. On the road semalam saya nampak student bawa kan? Tesla macam wow. Dia dah bergerak sendiri dan dia tentunya dia ada buat keputusan sendiri. Betul. Andai kata kan di satu persimpangan, bukan satu persimpangan, dalam keadaan satu jalan, dia berhadapan dengan situasi, kalau dia pergi ke kanan dia akan langgar 4 orang, kalau pergi ke kiri dia akan langgar seorang kanak-kanak. Macam mana dia nak buat keputusan tu? Itulah, ini memang classical example lah. Kan? Susah kan nak jawab soalan ni kan. Kita dalam ethics pun kita belajar, walaupun kita tak bagi contoh yang kereta Tesla specifically, tapi memang classical lah. To me, I rasa kena break. Okay, alright. Patutnya kena cuba break. Untuk break lah kan. Kena break lah, bagi lampu ke kan. Jadi tetapi okey lah, kita come back to reality lah. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang akan dipersalahkan? Adakah pemandunya atau adakah keretanya? Sebab itu responsible AI perlu dipraktiskan. Sekarang ni dalam negara kita yang baru ada adalah framework kerangka kerja tentang apakah ciri-ciri untuk responsible AI yang bertanggungjawab. Garis panduan tentang responsible AI juga sedang disediakan. Dan jawatan kuasa peringkat nasional ni dinamakan National Blockchain and AI Committee yang disediakan oleh MOSTI, tapi sebab sekarang kita dah ada Kementerian Digital, jadi Kementerian Digital dia akan cover untuk part dissemination of information, bagi orang tahu, tapi dekat bahagian the core
masih di bawah mestilah. Baru Europe je baru ada kan untuk AI regulation framework tu. Negara-negara lain ada yang mengambil langkah wait and see sebab nak respon ni saya rasa sekarang kenapa tak buat cepat sangat sebab ini memang betul lah apa yang saya pernah tanyakan kepada seseorang. Dia kata banyak negara bila dia buat peraturan, bila dia buat akta, selalunya adalah apabila ada benda tu sesuatu berlaku. Yang trigger lah kan. It's quite unfortunate lah for us to do that. Sedangkan sebenarnya kita boleh buat tindakan pencegahan. Jadi sekarang ni tindakan pencegahan antara salah satunya adalah creating awareness of responsible AI. Creating awareness of what are the potential risks to happen. Macam Tesla kan. Tesla tu tadi, of course lah untuk buat dan untuk menggunakan Tesla tu saya yakin orang buat insurans untuk pemandu Tesla tu lain lah kaedahnya kan. Jadi itulah banyak perkara yang perlu dilakukan lah oleh kerana revolusi kan. Kita sebut revolusi industri. Hari tu kita memang banyak orang cakap revolusi industri. Kata ada AI dekat dalam tu. Secara tak sengaja tiba-tiba AI tu cepat pick up, lebih cepat daripada yang kita sasarkan dan kita anggapkan. Anggap dengan sasar tu lain. Sasar tu kita target kan. Anggap tu kita ingat kalau tak ada. Tiba-tiba mungkin depan mata. Jadi sebenarnya semua pihak memainkan peranan. Kita mungkin ada tajuk lain doktor berkaitan dengan situasi lokal kita. Macam mana kita punya persediaan segi AI. Semua saya ingat satu topik lain. Ini kita cerita pasal yang very yang sangat asas saja. Intro saja. Saya rasa kita dah 20 minit lebih ni. Kita kena berhenti sekejap doktor. Sebelum tu doktor dah cakap tadi tentang awareness tu. Kita promote lah sikit doktor kepada yang masih belum menyempurnakan AI untuk rakyat tu. Cepat-cepat sempurnakan, dapatkanlah lencana awareness dan juga lencana appreciation saya rasa kan. Sambutlah inisiatif yang telah pun dibuat oleh kerajaan. Saya rasa di UPM ni saya rasa sikit lagi kot. Ada sikit lagi saya tengok rasa yang ni yang masih belum sempurna dekat situ. Sekali lagi dapatkan secepat mungkin lencana awareness dan juga lencana appreciation anda. Kita berhenti rehat seketika. Kita sambung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung balik perbincangan kita. Audosia Brikmu Bakti, ex-Prof Madya, Dr. maaf doktor. Saya baru perasan. Prof Madya Technologist. Dr. Fazina Muhammad Sharif. Hari ni maaflah kita bermula perlahan. Maklumlah puasa kan. Tajuk pula berat nampak macam tadi tu. Tapi alhamdulillah kita dah selesaikan tentang peristilahan konsep berkaitan dengan AI ni. So bahagian pertama tu nampak kita selesai. Bahagian kedua ni kita boleh sambung dan selesaikan dengan sempurna. InsyaAllah berkaitan dengan AI untuk rakyat ni. Mungkin doktor ada sikit dia punya cerita dia tu kan yang lebih. Tadi kita ada sikit promo kan. Promo. Tapi sebenarnya cerita di sebalik tu mungkin doktor boleh kongsikan. Kebetulan alhamdulillah UPM bertuah lah. Kata bertuah sebab My Digital telah memilih UPM untuk tempat dilancarkan kursus AI untuk rakyat tu nama kursus. Okey, kan? dia adalah kursus AI untuk rakyat ni adalah apa, inisiatif ke, slogan ke kan? Secara tak langsung cantik nama tu sebenarnya, nampak macam slogan AI untuk rakyat. Sebab kalau tak buat AI untuk rakyat tu, dia buat AI untuk siapa? Kan ada orang kata AI tu bukan Anwar Ibrahim dia maksudkan di sini tapi adalah artificial intelligence untuk rakyat. Jadi dalam kursus tu, nama kursus tu AI untuk rakyat. Jadi silakan hadirin hadirat semua untuk search AI untuk rakyat dalam platform yang My Digital sediakan. AI untuk rakyat ni bila masuk pembelajaran tu percuma. Kalau nak ikutkan dia target dalam 3 jam. Tapi saya dengar rata-rata ramai yang kata 30 minit dah siap. 30 minit siap tu. 30 minit dah siap. Senang je, klik-klik kat dalam tu, tuan-tuan puan-puan semua. Masuk kat dalam tu, boleh dengar video dan dia ada tanya sedikit soalan macam kita main game. Dia tanya soalan, kita klik lah. Jadi bila kita dah jawab tu nanti dia akan keluar. Kalau zaman dulu kata report card lah. Tapi zaman sekarang kita panggil digital badges. Digital badges ni sama lah macam kita main game. Dapat keluar kering kan. Unlock achievement. Unlock achievement. Jadi dah banyak agensi juga telah mengambil kira AI untuk rakyat ni sebagai salah satu macam orang kata kursus asas. Maknanya sekurang-kurangnya kalau orang tanya kau tahu ke pasal AI? Nanti kalau kita tahu pasal AI ada apps kan, tapi mungkin tak
tak pernah ambil kursus tu secara formal. Sekarang kerajaan dah sediakan, percuma saja. Jadi sila masuk dan boleh belajarlah di situ. Dia sebenarnya doktor, di hujungnya tu, keperluan AI untuk rakyat ni, maknanya lepas tu kita dah dapat lah apa guna dia punya data tu untuk daripada segi literasi tu, dan kalau kita dah dapat data tentang literasi tu, what's next? Okey. Berkebetulan ya, di dalam tadi saya ceritakan tentang jawatan kuasa National Blockchain and AI Committee kan. Di dalam NBAIC ni diuruskan oleh MOSTI, dia ada 5 jawatan kuasa. Jawatan kuasa pertama adalah governance, jawatan kuasa kedua data dan infra, jawatan kuasa ketiga adalah pemboleh daya dan penyidikan, jawatan kuasa keempat adalah bakat AI, jawatan kuasa kelima adalah komunikasi dan juga pembudayaan AI. Jadi jawatan kuasa bakat ni kerjanya adalah untuk dia memantau, menyelaras aktiviti-aktiviti pembangunan tentang pengurusan bakat AI lah. Dan untuk apa nak tahu ni orang ni ramai ke pakai AI ke tak ramai pakai AI, dah ramai ke masuk kursus AI, dah ramai ke dapat digital. Pada pendapat saya sebagai rakyat jelata kan, dan mungkin juga topi ada 2-3 topi sebagai salah seorang penyelidik dalam bidang AI, perkara ini adalah amat penting. Sebab kalau tak ada satu laluan yang membolehkan orang betul-betul faham apakah itu AI, jadi maknanya macam kita pakai tu buta-buta je. Kalau kita kena tipu, kena kencing tu memang kencing-kencing. Senang-senang je lah orang nak tipu. Jadi sekurang-kurangnya dengan apabila kita belajar, kita betul-betul faham orang tak boleh tipu kita. Dan bila kita dalam situasi untuk membuat keputusan ni bukannya orang yang jadi manager je buat keputusan. Macam kita nak install apps ni akan jadi apa kat aku ni. Nanti kalau tak masuk kursus tu, contohnya tak tahu, tak pernah belajar term-term kan, terma-terma yang khas ni, kita tak tahu bila dia sebut tu image recognition contohnya. Bila awak ambil gambar ni, image awak tu akan disimpan dan akan kalau image recognition bahasa Melayu dia lupa pula saya. Pengecaman. Pengecaman image tu kan ramai orang risau datanya tu pergi ke mana. Ni data untuk diri dia lah, bukannya data masuk kursus tadi, data untuk diri dia. Kalau dia tak tahu term-term ni, dia tak akan sedar yang dia tu under threats. Jadi kita sebagai rakyat jelata, kita kena tahu apa possible harmful to us. Jadi katakanlah pada satu hari nanti kita dalam situasi untuk bagi vote, kan? Perlu tak pakai aplikasi ni? Contoh, kalau dekat hospital, nak pergi hospital, nak pakai AI, apakah kemungkinan kebaikan dan kemungkinan risiko, kemungkinan ancaman, banyak yang baik ataupun banyak yang tak baik. Jadi untuk bila orang dan dalam dokumen-dokumen selalu dia pakai term-term yang khas tu lah. Kalau kita tak tahu memang kita akan mungkin salah membuat keputusan. Jadi itulah kepentingannya. Sebab itu orang laporkan. Dan institusi ni dah berapa ramai orang tahu. Sebab apabila peratusan yang tahu tu tinggi, lebih selamat lah. Jadi kita fikirkan dari segi itu. Jadi UPM kita kena promote lah kita cubalah. Saya ada rasa banyak sikit lagi untuk yang AI ni, saya nampak macam sikit lagi untuk kita dapatkan 100%. Saya ingat by lepas raya ni insyaAllah lah. InsyaAllah. Kita akan mempergiatkan lagi promosi. Selari juga dengan kita punya podcast Audosia kita ni. Setiap kali kita punya Audosia berkaitan dengan AI bersama Dr. Fad ni, kita akan promote dan pastikan. Satu lagi motivasi untuk mak bapak, kakak-kakak, adik-adik, makcik semua untuk masuk belajar dalam kursus AI untuk rakyat tu. Sebab kat sekolah kan dah diumumkan, KPM dah umumkan nanti AI akan masuk dalam silibus. Habis kita mak bapak ni kan anak-anak tanya tak tahu pula nak jawab kan. So kita anggaplah macam kita tu nak kata fardu ain tu tinggilah sangat kan. Tapi sekurang-kurangnya kita tahulah apa maklumat-maklumat asas kan. So tak perlu nak Google cari. Buat je kursus tu. InsyaAllah kita akan ada informasi yang berkaitan. Sebab kadang-kadang kursus yang kita cari ni tak difilter betul ke salah. Kan? Tak yang ni sahih tu yang dalam AI tu dah sahih. Ya, sesuai dah untuk kita. Silakan rakyat Malaysia, kita menyahut cabaran. Okey, baik betul. Saya selesai dengan kita punya promo dan juga saranan kita berkaitan dengan AI untuk rakyat. Kita nak sambung balik. Saya rasa kena tambah sikit kot doktor berkaitan dengan machine learning dan juga deep learning tadi tu. Okey, jom. Mungkin ada sikit lagi penerangan ni. Mungkin doktor nak bagi contoh-contoh machine learning dalam kehidupan. Sila. Contoh machine learning dalam kehidupan, saya rasa yang paling famous ni TikTok lah.
Oh, itu machine learning. Kan sekarang filter tak tahulah filter yang baru ni apa. Yang sebelum ni filter nampak tua lah, nampak muda, nampak jadi binatang. Dah yang paling famous saya suka lah Siti Nurhaliza. Yang paling famous semua Siti Nurhaliza menjual barang. Kan? Itu salah satu kaedah macam mana adanya machine learning, deep learning membantu untuk rakyat berhibur, ada dapat pengetahuan sedikit what is happening and why it is happen like that, macam mana aplikasi tu boleh buat begitu. Dan bagusnya sebab sekarang ni bila dah ada aplikasi tu orang nampak. Jadi untuk orang yang lebih aware, dia akan tahu ni sebenarnya apa. Dia mungkinlah boleh mula cari sikit. Selain daripada TikTok, saya rasa ramai memang orang pakai Wiz. Okay. Netflix pun ramai yang ketagih. Kan tak habis-habis tengok cerita Korea one after dan another. Dalam aplikasi Netflix, Spotify, dia menggunakan teknik yang disebut recommendation system ni dia banyak menggunakan teknik deep neural network ataupun neural network sahaja dan juga machine learning, dan ada beberapa algoritma lain lah, matrix factorization. Jadi word algoritma ni mungkin sesuatu yang mungkin baru, mungkin asing kepada beberapa orang. Saya terangkan algoritma ni bahasa Melayu dia pun algoritma juga. Dia asalnya daripada ilmuwan Islam, Al-Khwarizmi. Asalnya perkataan algoritma. Algoritma ni bermaksud langkah-langkah untuk sesuatu lah. Jadi kalau dalam machine learning dan juga neural network ada langkah-langkahnya. Macam kita sembang tadi ya. Pertama kita kena sediakan data dulu. Data tu dia masukkan dan input ke dalam, bila kita buat coding tu kita akan kena get data, lepas tu kita akan proses data tu. So bila saya sebut kita ni, selalunya seseorang pengatur, cara pembangun perisian tu, dia akan buatlah step-step yang langkah-langkah yang adakah itu dikatakan sebagai peraturan? Itu langkah-langkah. Langkah-langkah. Peraturan adalah if else. Okay. Tetapi mungkin juga orang kata dia adalah peraturan sebab kita nampak nombor 1 kena buat apa, nombor 2 okey, secara tak langsung itu adalah satu jujukan lah. Okey. Algoritma ni selalunya langkah-langkah dalam bentuk jujukan. Dalam langkah-langkah tersebut mungkin ada peraturan. Okey. Mungkin ada peraturan. Peraturan ni pula mungkin ada beberapa jenis peraturan bergantung kepada fungsian aplikasi tersebut lah. So ini adalah asas lah kita guna perkataan algoritma tadi. Kalau saya teruskan kepada machine learning dan deep learning. Okey. Perkataan machine learning dan deep learning ni dua-dua ada perkataan pembelajaran kan. Machine learning ni pembelajaran mesin, deep learning ni pembelajaran mendalam. Pembelajaran mesin ni kalau kita boleh bayangkan macam bulatan, dia macam Venn diagram, dia overlap. Tetapi kenapa dia overlap tu adalah sebab ada certain part, bahagian tertentu yang mereka menggunakan teknik yang sama. Oh, overlap antara dua-dua ni lah, deep learning dan dengan machine learning ni dia ada yang overlap lah. Ada overlap. Okey. Tetapi sekarang ni ramai orang sebut deep learning. Kalau secara tradisinya dalam AI, kalau kita sebut algoritma AI, kita akan bahagikan kepada algoritma pembelajaran mesin, kita akan bahagikan kepada algoritma supervised learning, pembelajaran diselia. Unsupervised learning, pembelajaran tidak diselia, dan juga reinforcement learning, pembelajaran berpandu. Saya rasa reinforcement learning, pembelajaran saya pun tak pasti reinforcement learning tu bahasanya Melayunya apa. Tetapi kalau untuk yang so machine learning tadi, pembelajaran mesin terbagi kepada 3. Okay. Kalau deep learning pula dia terbahagi, biasanya orang tengok dia punya architecture, seni binanya bagaimana. Tadi saya ada sebutkan deep learning ni dia punya seni bina dia macam neuron, macam human brain kan. Dia ada perseptron, ada bulat-bulat, kita bayangkan bulat-bulat. Lepas tu macam kita tengok biasa iklan susu, kan dia nampak DHA kan. Kalau kita boleh bayangkan DHA tu, otak manusia tu dia ada salur-salur saraf. Lepas satu salur saraf tu ada node-node. So node-node ni adalah node-node di mana dia belajar. Dia dapatkan input. Bagi setiap satu input tu dia belajar. Jadi bila dia belajar satu benda, dia relate dengan benda lain. Okey. Jadi keywordnya adalah kalau neural network, dia pembelajaran tu secara relationship menggunakan weight. Berat-berat, pemberat antara satu dengan yang lain. Dan dia berhubung lah. Okay.
Tu orang kata DHA berhubung tu. Dalam yang deep learning selalunya dia perceptron berhubung. Dan dia ada banyak architecture. Contoh architecture-nya deep belief network. Ini nama architecture lah. Nama algoritma juga. Deep belief network. Mungkin generative adversarial network. Jadi perkataan network ni menunjukkan yang berhubung tadi tu. Okey. Sama juga untuk auto encoder, recurrent neural network. Setiap satu ni mungkin dia adalah sedikit teknikal. Mungkin bagus nanti dalam masa yang akan datang kita cuba sediakan gambar-gambar untuk kita tunjukkan dia relate. Dalam pembelajaran mesin pula, kita bagi kepada 3 tadi. Supervised learning tu contohnya bila kita nak ajar yang kita contoh tadi kucing dengan anjing. Dengan maybe ular. Jadi biasanya dia berdasarkan perincian, atribut. Apa beza kucing, apa beza ni dia masukkan. Tapi dia masukkan tu dia bukanlah hard code. Ini perbezaan besar di antara machine learning, deep learning, AI dengan perisian biasa. Kalau perisian biasa, dia letak if statement, memang itulah yang kena keluar. Itulah beza dengan rule base. Sebab rules base, dia kena letak banyak fakta. Kemudian akan ada enjin penaklukan, inference yang akan mengambil kira beberapa situasi dan menentukan apa jawapan paling tepat. Kalau machine learning dan neural network ni dia menggunakan formula. Jadi dia akan mengira berapakah kebarangkalian dan berapakah persamaan, berapakah perbezaan. Jadi 3 perkara ni selalu dia ada scoring. Dan juga kalau kita boleh bayangkan dalam bentuk carta kan, dia ada dot. Okey, kalau satu dot data ni dekat dengan mana? Itu persamaan lah. Dekat dengan mana, dengan ni nampak bila kita boleh kira degree of persamaan dan perbezaan tu, kita tahu nak ambil result kat mana. Ni ada banyaklah jenis algoritma di bawah tu. Ni cara dia berfikir kan? Cara dia berfikir. Sama macam manusia sebenarnya. Ya. Macam kita tengok something, ini agaknya apa? Macam kalau kita kan pergi beli baju raya, kita contoh raya, contoh Ramadan kita kan. Beli kain. Ini kain crepe ke? Ini kain cotton. Sebab kita boleh rasa. Kita boleh sense. Sebab bila kita sense, kan kita masuk input. Ya. Lepas tu kita fikir, oh ni kasar. Ini lembut ni licin. Ni berkilat ni. Jadi otak kita trigger, kita fire all the rules. Okey. Maknanya selama ni pun kita dah bermain dengan rule tu. Ya, tapi kita tak sedar. Masya Allah, sebab kita manusia ni benda tu dekat dengan kepala. Kita terus je kan. Dia dah masuk lah. Dia masuk ni. Sama macam neural network tu. Pun dia masuk juga. Tapi dia masuk tu dalam perisian lah. Cuma neural network ni dia analisis lah. Maksudnya dia pecahkan apa yang dia dapat. Macam kita dah tak fikir dah benda tu. Peraturan-peraturan tu. So dia menambahkan jelas kat situ lah. Maksudnya setiap satu tu, maksudnya kalau kita boleh jumpa lebih banyak dia punya sense tu, dia akan jadi lebih tepat. Betul. Peraturan tu yang lebih banyak dia punya peraturan tu, dia akan jadi lebih tepat. Betul. Dan sensorial ni pun lebih tepat sensor itu, lebih tepat lah kat dalam tu. Kadang-kadang sense tu macam kita kan mata kadang-kadang rabun. Mata rabun pakai spek dengan mata tak pakai spek. Mata orang yang sepatutnya orang yang rabun tak pakai spek dengan orang yang rabun yang pakai spek, itu masalah sensor juga tu. Jadi bila masuk, kalau dia tepat, tak ada noise, dia masuk, jadi bolehlah menentukan yang tepat outputnya. Okey. Dia punya cerita dia tu macam, tapi kesimpulannya yang kita boleh buat tu, semua ni sebenarnya dengan manusia, itu nama kejahatan buatan tu. Dia macam nampak cuba untuk meniru manusia punya cara kaedah berfikir lah. Betul. Doktor, machine learning doktor dah bagi tahu tentang contoh-contoh. Mungkin deep learning ada contoh-contoh yang sama gitu juga. Dia sebenarnya dua-dua algoritma ni akhirnya kita akan tengok dia aplikasi. Di belakang tu kita tak tahu dia buat macam mana. Kalau neural network ni, deep learning ni yang saya nyatakan tadi, yang berhubung-hubung tu deep learning, neural network. Neural network ni pula dia ada architecture dia. So architecture dia deep belief network contoh. Simple perceptron ni, tapi at the end walaupun saya sebut banyak-banyak architecture ni, sebenarnya gambar dia macam gambar memang saraf. Dia ada, kalau kita bayangkan, itulah saya duk bayangkan iklan jual susu tu. Kata iklan jual susu tu, ataupun kalau gambar otak manusia kan macam tu. Lepas tu ada saraf. Kat saraf tu kadang-kadang ada setempat yang dia melengkok.
Jadi kat situ bila dia melengkuk, dia bercabang kepada dua, itu bermaksud dekat situ dia ada input dan output. So output ni ada banyak layer. Layer-layer ataupun layer bahasa Melayu apa ya? Lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan ni lagi banyak dia lapisan, lagi banyak dia proses. Tapi kadang-kadang kalau lebih pula lapisan tu kadang-kadang boleh tersilap pula, overthinking. Mungkin juga. Jadi itulah yang membezakan dia. Dalam kehidupan kita, machine learning dengan deep learning ni yang mana lagi banyak kita gunakan, yang mana lagi efektif? Macam mana? Buat masa sekarang yang banyak orang sebutkan adalah deep learning dan specifically untuk image. Sebab itulah berkembangnya banyak filter-filter tu. Yang machine learning ni pun banyak orang gunakan. Contohnya, machine learning kan terbagi kepada 3, pembelajaran diselia, pembelajaran tidak diselia dan pembelajaran dengan pengukuhan, reinforcement learning. Tapi itulah, bila kita sebagai end user, pengguna biasa, kita tak tahu pun belakang tu dia pakai teknik apa. Contoh aplikasi yang boleh saya kongsikan, sama juga image recognition. Boleh juga buat pengecaman image dengan menggunakan kaedah machine learning. Boleh. Dua-dua boleh. Cuma bezanya adalah dari segi kekuatan dia lah. Kekuatan, ketepatan. Biasanya kalau bidang AI ni kita ukur dengan beberapa metrik. Jadi metrik ni metrik ketepatan, kepersisan, sensitif, kadar sensitifnya ia. Dan pada masa sekarang oleh kerana ada generative AI, jadi keluar metrik-metrik baru. Contohnya kebolehan dia untuk menerangkan kenapa dia buat macam tu. Kebolehan dia untuk bagi jawapan yang berbeza-beza. Jadi dah keluar metrik baru ni. Contoh, kalau katakan kita ambil satu gambar kucing, kita nak tentukan dia breed apa. Contohnya kan depan kita gambar tu British short hair lah katakan contohnya. Yang itu dia menggunakan deep learning ataupun machine learning, atau boleh jadi kedua-duanya? Boleh jadi kedua-duanya, tetapi deep learning tu lagi bagus daripada machine learning. Sebab dia ada banyak layer. Untuk machine learning, dia boleh buat tapi dia perlu lebih banyak data dan dia perlu kita kodekan dengan gabungan beberapa teknik. Kalau machine learning ni, dia bagusnya sebab dia boleh belajar bergantung kepada architecture dia lah. Architecture tu sebab kita nak tentukan dia lapisan, berapa lapisan, dia cabang dia berapa, cabang dia tu bila dia nak kuncup, bila dia nak mencapah. Jadi kalau macam penyelidik ataupun syarikat-syarikat lah yang bangunkan aplikasi, selalunya apa dibuat, dia akan bandingkan. Ni data ni, dia akan test semua algoritma. Bila dah test semua algoritma tu, lepas tu dia akan tunekan. Dia akan betul-betulkan sikit mana yang tepat, itu yang dia ambil. Bukanlah nak kata machine learning tu tak pakai terus. Dan bukan nak kata rule base tu dah tak pakai terus. Masih pakai. Dalam situasi dengan kes-kes tertentu lah. Tetapi sekarang ni perkembangan AI banyak digiatkan oleh kerana adanya pembelajaran mendalam. So rule base masih ada lah sekarang ni. Masih ada. Saya rasa ini pun topik ni berat juga, dia punya pemahaman tu. Tapi kalau yalah, kita kan podcast, kalau tuan-tuan rasa macam nak patah balik, kita boleh patah balik untuk dengar balik. Tapi benda ni saya rasa penting untuk kita memahami dia dengan lebih dalam. Cuma tidaklah kita sampai kita perlu sangat tahu berkaitan dengan macam doktor kata lah, apa apps yang digunakan, apa kaedah di belakang tu, tak ada keperluan untuk kita tahu. Cuma kalau kita tahu tu, kita lebih memahami dan kita menghargailah situasi ataupun kaedah yang telah pun digunakan. Saya rasa kita dah 20 minit lebih. Kita pergi kepada bahagian terakhir. Yang ini pun saya rasa doktor kita tak perlu mendalam sangat, sebab saya rasa ini topik yang yang kita nak bincangkan, AI dan pekerjaan ni. Mungkin saya rasa kalau nak kupas dalam, kena ada satu sesi perbincangan yang lebih dalam lah kan. Cuma doktor, berkaitan dengan AI untuk rakyat ni, dari segi kesan pasaran kerja, dalam buku ni pun ada carefully dia ceritakan tentang kebesaran ataupun rasa ancaman masyarakat, macam mana AI ni mungkin akan ambil alih kerja-kerja yang selama ini dibuat, menyebabkan kerja tu menjadi jumud dan tidak wujud lagi, pasaran kerja jadi semakin kecil. Yang terbaru ni, bila ada contohnya baru ni saya ingat raya tahun baru Cina baru ni, ada menteri yang menggunakan AI sepanjang video hari raya dia. Dia letak di Twitter. So tengok komen bawah tu banyak lah kan. Ni dah komen-komen negatifnya bagi tahu yang
designer dah tak ada kerja, lepas ni AI akan take over, ambil alih kerja-kerja designer dalam pasaran kerja lah. Macam mana Dr. dari segi ni AI isu ni, AI dan pasaran kerja ni? Itulah perkataan ini memang real, memang bukannya akan sudah berlaku dah. Sudah berlaku dan memang telah memberi impak kepada beberapa jenis pekerjaan, termasuklah bidang yang buat grafik kan? Grafik, design, sebab ada generative AI, dan banyak juga aplikasi yang percuma sekarang kan. Jadi satunya apa, kalau kita dari segi positif, ramai orang kata dulu nak lukis kadang-kadang nak cakap tu tak sampai, sekarang type je dapat keluar, kita ubah sikit je dapat capai. Itulah perkataan revolusi dan perkataan disruptif tu, mengubah banyak perkara. Tetapi perubahan ini perlulah ditangani dan didepani dengan satu kaedah yang bijak lah. Antara kaedah yang biasa orang lakukan adalah to upskill dan to reskill. Untuk upskill dan reskill ni, banyak yang terlibat tu kalau kita nak ikutkan kan. To me, artis-artis tu semua adalah mereka dalam satu kelas berbeza sebab mereka boleh menghasilkan karya, menghasilkan ilmu, menghasilkan sesuatu benda, menterjemahkan apa perkara di dalam kepala boleh dikeluarkan. Kalau nak kata semua pekerjaan akan dijumutkan ataupun akan digantikan dengan AI, saya rasa tak ada siapa yang boleh memberi jawapan yang tepat kan. Tetapi apa yang boleh kita dan perlu kita lakukan tindakan sekarang adalah untuk orang-orang yang sedang menerima impaknya ini. So upskill dan reskill ni salah satunya orang telah mencadangkan adalah untuk orang yang tak biasa menggunakan AI untuk belajar menggunakan AI to make themselves better. Jadi bukan nak kata AI ni boleh menghasilkan karya yang lebih baik. Kita sekarang ni manusia perlu sentiasa berevolusi lah. Kita setiap hari perlu berevolusi pun, dan daripada zaman ke zaman pun perlu berevolusi. Dan kita sedang berhadapan dengan perkara itu. Bukan nak kata seolah-olah implikasinya seolah-olah program bachelor yang mengajar orang buat design tu dah tak payah seolah-olah kan. Tetapi kalau kita perhatikan betul-betul dalam AI punya aplikasi ni, untuk menggunakannya perlu ada kemampuan untuk prompting. Perlu ada dan again, apabila kita prompt, adakah semua orang hanya nak jadi prompter? Bagaimana pula dengan penghasilan karya-karya yang betul-betul unik and human made? To me, ini adalah salah satu petanda akan lahir genre baru. Sama macam techno music kan. Techno music zaman dulu yang orang kata music yang komputer buat, AI buat. Generated. Generated. Dulu-dulu orang macam suka, tapi tak pula dia menggantikan pengkarya. Orang masih terus pada satu zaman tu lah kan orang hype benda tu. Betul. Lepas tu dia kembali kepada yang ni kan. Jadi we should embrace it. Dan kita juga perlu tahu apakah impak. Dan kalau kita nak tengok UNESCO ada mengeluarkan guideline of responsible AI. Semua tindakan yang perlu kita lakukan perlu mengambil kira apakah implikasi kepada human apabila kita decide untuk menggunakan AI. Jadi pada pandangan saya memang betul sekarang ni mungkin ada syarikat-syarikat yang mengambil kesempatan ataupun terpaksa downsizing sebab dia orang kata macam job tu tak ada. Jadi mereka boleh mengambil kesempatan untuk mencuba menjelajah dan meneroka bidang-bidang baru dan meneroka peluang-peluang komersil yang baru. Kan sebagai contoh, wouldn't it be more romantic or meaningful untuk orang-orang yang ada karya, boleh berkarya ni, menghasilkan karya memang untuk rakyat jelata terus, dan dia akan membuka bisnes-bisnes baru. Contohnya sekarang, orang kan banyak suka pergi ambil gambar, nak kahwin tu pergi ambil gambar. Memanglah ambil gambar daripada gambar digital tu, boleh kita apply function tu. Nak buat dia jadi nampak macam caricature and so on kan. Even job caricature tu pun kata sedang terhimpit. Tetapi apa yang perlu kita timbulkan adalah untuk lebih menghargai manusia. Inilah zaman yang perlu kita tekankan perbezaan di antara human made dengan AI made, machine made.
kena angkatkan martabat itu. So kita dalam situasi mencabar, dalam situasi peralihan, perlu diformulasikanlah penyelesaiannya bersama. Dekat-dekat nak raya ni, ada beza di antara songket tenun kain dengan tenun mesin. Contohnya lah kan. Sama juga the art of boleh ikat sendiri dengan art pun pakai macam tu je kan. Velcro tu kan. Okey, maksudnya masih ada lah tu kan. Masih lagi manusia akan ada untuk menghargai authenticity tu, masih ada lah pada pandangan doktor. Ya. Kita tak akan, AI tak akan dapat menggantikan benda tu sepenuhnya. Betul. Dan bila kita sebut begini, sebenarnya again manusia perlu menjadi manusia yang baik. Manusia perlu terus berhubung dengan manusia lain. Which AI cannot replace us in that. Bila kita buat sesuatu, kita kena reflect balik lah. Okay, sebagai manusia, kita ada kerohanian, kita ada spirituality, samalah kerohanian. Kita ada konteks. Kalau AI tu dia tak ada konteks, dia tak faham keperluan. Sama juga macam architecture. Bidang arkitek yang akan orang kata juga dalam ancaman. Sebab dah tak perlu dah nak draw tu kan. Tetapi bagaimana kalau arkitek tu yang mampu pergi berjumpa dengan orang, meyakinkan orang itu menghasilkan sesuatu yang design ini memang design yang safe. Design ni kita telah mengambil kira pelbagai aspek. So walaupun the AI contoh kan, katakanlah sekarang ni ramai orang kan ada keperluan-keperluan khas kan, mungkin anak-anak ataupun mungkin ibu bapa yang perlu keperluan khas. Memanglah boleh kita type prompt dekat situ, bagi saya satu design bilik, and design bilik ni sesuai untuk orang tua and so on. Tapi it is general. Dia idea kasar boleh tak kata? Dan tak ada assurance of a human. We need the assurance of a human for the human to be human. Dalam buku ni Khaifuli dia ada nyatakan bahawa kita perlu anggap AI ni sebagai sesuatu yang memudahkan kita saja. Maksudnya dia kata tidaklah sampai dia boleh menggantikan. Kita kena anggap dia macam kerja-kerja yang mungkin tool saja kan. Betul. Dia is a slave. Balik kepada yang doktor kata tadilah. Saya ingat satu ketika dahulu pun kita ada kerisauan tentang macam mana bila komputer datang tu tak adalah kerja-kerja jurutype misalnya kan. So benda ni dia adalah macam doktor kata dah evolusi yang biasa. Reskill dan upskill tu yang akan menentukan perlu upgrade, kemandirian survival. Betul. As hard as the word is, saya tahulah ramai juga orang yang mungkin sedang berhadapan dengan memang dalam situasi terhimpit kan. Carilah penyelesaian ya, insyaAllah. Cuba cari penyelesaian, tukarkan cabaran-cabaran kepada satu peluang-peluang dalam tempoh-tempoh ujian dan tempoh-tempoh peralihan. Doktor, mungkin doktor boleh dari segi pandangan doktor secara peribadinya, doktor rasa bila dalam tempoh beberapa tahun lagi AI ni akan menyebabkan kita betul-betul kritikal terhadap job market ni? Maksud bila yang katakan nanti designer memang akan kritikal? Tak tahulah saya nak jawab soalan tu. Tapi ada juga orang yang kata AI ni sekejap je rasanya. It is a hype. Tu saya tahu dah. Could be also it is a hype. Could be also is a hype. So kita, sebab itulah manusia kena kembali menjadi manusia. Kita tak perlulah terlalu sangat mengagungkan dia. Sampai contoh kan, okay nak buka company tak payah nak ambil staff. AI je. Kalau sesuatu terjadi, kebertanggungjawapan tu kan. Betul. Jadi memang betul ke dia boleh menggantikan semua manusia? Itu. Manusia boleh ke menggantikan manusia lain hanya dengan menggunakan mesin? Mesin tu pun perlu diselia oleh orang. Mesin tu pun ada limitasi, batas-batasnya. Betul lah. Maksudnya memang reskill dan upskill lah dia punya ni. Maksudnya manusia tetap akan diperlukan. Cuma keperluan manusia tu dia daripada sudut berbeza lah. Betul. Skill-skill baru. Okey, saya rasa kita pernah lama ni dah. Tajuk AI dan pekerjaan ni saya rasa mungkin kita akan ada panjang lagi. Kalau ikut ni kita punya, tapi sebabkan kita pun dah setengah jam lebih. Kita akan kembali dengan lebih dalam lagi tentang AI dan pekerjaan. Sebab saya rasa macam kita pun tak bincangkan lagi secara spesifiknya terperinci apa pasaran-pasaran kerja yang akan terjejas. Dan kalau kita pergi hari ni tu dia akan lagi sejam lah doktor kan. Kita perlu untuk berhenti untuk setakat ini. Ini pun dah saya rasa tadi bahagian pertama dah 30 minit.
Ni pun dah lebih pada 30 minit. Banyak manfaat yang kita dapat daripada kita punya perbincangan pada hari ini. Mungkin akhirnya doktor, untuk penutup, mungkin doktor nak, saya tengok ada banyak buku nak dipromosikan mungkin untuk kefahaman yang apa, untuk kita meningkatkan kefahaman tentang AI. Mungkin orang kata sekarang budak-budak apa, AI untuk pemula, AI for beginner. AI for beginner untuk rakyat, AI for beginner. Kalau ada yang ingin untuk mendalami dalam bidang AI ni, saya suka buku ni, machine learning. Spesifik buku ni machine learning. Buku ni saya rasa saya beli dekat US ni, dekat Stanford University Bookstore. Kebetulan saya pergi in 2019. Saya suka sebab dia padat, kecil, boleh bawa pergi mana-mana. Ini belum habis baca lagi, tapi saya suka ni walaupun dia dah lama, tapi penulisnya adalah Michael Woodbridge. Michael Woodbridge ni dia menghasilkan buku teks yang buku teks Introduction to AI. Banyak dekat fakulti-fakulti memang pakai buku ni. Tapi ini spesifik to conscious machines. Conscious machines ni untuk saya tahu, saya baca ni sebenarnya untuk tahu memang betul ke kita akan pergi ke conscious machines, dan apa yang orang dah pernah buat, untuk saya tahu apa yang orang belum pernah buat lah. Dan ini How Smart Machines Think. Ini dia relate dengan bila kita ada untuk memahami lah, walaupun saya dalam bidang, saya suka nak baca macam mana perspektif orang lain kan, macam mana machines think, dan dia menceritakan dalam bahasa-bahasa yang kompleks tu kepada bahasa yang mudah. So saya cadangkanlah, boleh search, ada banyak juga buku-buku di online, dan kita mungkin boleh kongsikan bahan-bahan kita sendiri nanti insyaAllah. Doktor pun insyaAllah kot, saya baru ni nak penerbit pun tengah mencari buku-buku baru untuk terbitkan ni. Ya, insyaAllah kita insyaAllah lah, kita tunggu buku doktor lah. Doa. InsyaAllah. Baik, saya rasa doktor ada apa lagi tu untuk ni, untuk yang mungkin kepada orang yang baru nak start tentang AI ni, kata-kata kan, kata-katanya jangan takut ke macam mana? Jangan takut ya. Kita perlu beri peluang kepada diri kita untuk memahami apakah itu AI, untuk kita jadi shield. Selalu ilmu ni kan, ilmu ni adalah untuk tahu, untuk selamat, untuk jadi lebih bijak. Itulah sebenarnya kepentingannya. Jadi bolehlah sama-sama untuk cuba berjinak-jinak dengan AI, sebab dia semakin banyak menghampiri kita. Dan bukan kita je yang sedang bekerja, anak-anak kita di sekolah pun akan didedahkan kepada AI. Jadi penting untuk kita support each other dalam ekosistem ni untuk mengenali apakah itu AI dan penggunaannya dengan selamat. Baik, saya rasa itu saja. Cukup untuk yang pertama ni. Tuan-tuan boleh tengok berulang-ulang kali podcast ini. Saya rasa banyak manfaat dan perlu kepada kefahaman yang mendalam. Terutama tadi pada bahagian kedua berkaitan dengan machine learning, dengan deep learning tu. Saya rasa agak berat dengan situ. Tapi kalau tuan-tuan rasa benda itu sesuatu yang menarik dan nak tuan-tuan ketahui dengan lebih dalam, tuan-tuan bolehlah, saya ingat berkali-kali. Saya pun tadi cuba untuk memahami. Alhamdulillah lah, sebab saya dah ada beberapa buku yang saya baca. Bolehlah sikit-sikit menangkap kepada tuan-tuan yang mungkin baru untuk dengar. Tapi benda tu saya sebenarnya menarik. Sebab tak nak macam Dr. Fad beritahu tadi lah, AI ni akan menghampiri kita. Kita tak boleh lari daripada dia. Baik, kita akan jumpa pada episod yang seterusnya. Audio siap Ilmu Bakti X, Prof Madya Teknologis Dr. Fadina Muhammad Sharif pada episod akan datang. Untuk itu, hingga setakat ini, membangun Malaysia Madani, berilmu, berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.